keberadaan Pusat Jenis Negara itu di UKM dulu. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Pusat Jenis Pintar Negara adalah satu PTJ. Dia satu pusat tanggungjawab yang berada di bawah kelolaan UKM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Pusat Jenis Pintar Negara ini berada di dalam UKM. Memang tempatnya menarik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, memang berada di tengah hutan yang cantik. Dan insya-Allah kalau tuan-tuan ada masa dan kelapangan, boleh masuk untuk meronda. Boleh masuk, tak ada masalah. Sebab sekarang sistem universiti terbuka. Dia bukan macam dulu ada pakat tahan, pegawai keselamatan tahan, tak. Universiti dah tempat terbuka. Jadi tuan-tuan bolehlah kalau nak masuk, nak melihat. Sampai Kuala Lumpur, pergi ke Bangi, nak tengok nak Pusat Jenis Pintar, it's okay, boleh masuk. Tak ada halangan. Cuma dia jangan masuk ke kelas lah. Kalau nak masuk ke kelas, nak jumpa pelajar dan nak menjalankan aktiviti itu kena kelulusan daripada universiti lah. Tapi asasnya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kelapangan, insya-Allah bolehlah masuk dengan kereta kejap, boleh tengok kita punya lokasi. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut tadi, bila berada di dalam UKM memang sudah barang pasti ianya adalah satu PTJ. Sebab di UKM ni kita ada institut, kita ada fakulti, dan Pusat Jenis Pintar Negara adalah satu PTJ yang menggunakan kategori pusat, yang mana kita diberi mandat untuk menjalankan program kepada pelajar pintar dan berbakat yang telah dilancarkan pada tahun 2009, seperti mana yang telah dijelaskan oleh saudari Hidayah sebentar tadi. Jadi kita teruskan. Ini adalah gambaran tuan-tuan dan puan-puan kampus kita di UKM Bangi. Ini adalah gambaran keseluruhan. Kita ada kolam renang SES Olimpik, kita ada cafeteria, kita ada komplek dan juga auditorium yang boleh muat kapasitinya peserta sekitar 700 orang. Okey, kita teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau peringkat awal tadi kita punya bos dah banyak sentuh pasal sejarah, way forward dan sebagainya. Semua saya tertarik bila bos kita tadi, sebelum beliau mengundurkan diri tadi, dia ada sebut tentang formal kita, pengarah kita yang sebelum ni menyebut tentang sebab kita tahu negeri Terengganu ni dia punya ranking nombor 1, nombor 2 dalam yang 1 dan 2. Jadi ada pandangan yang mengatakan sebab kemungkinan pelajar-pelajar di Terengganu ni banyak jenis sebab makan ikan, buah malam, mungkin makan keropok lekor dan sebagainya, tapi tak ada lagi kajian yang solid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buah malam itu mungkin retorik ataupun buah mungkin boleh buat kajian. Tapi itulah saya teringat dengan pengarah lama dia nak buat research tentang tu, nak kaji adakah benar perkara itu. Sebab banyak makan ikan, jadi macam tak relevan tapi buah malam mungkin ada kebenarannya, mungkin kita boleh buat research di masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam blueprint Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjalankan program khusus bagi program pendidikan pintar dan berbakat, memang dah ada dalam blueprint ataupun perancangan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana sekarang ni kita berada yang nombor 3 tu. Ini yang tuan-tuan dan puan-puan kita ada kat sini sebab nombor 3 tu. Kita dah berada pada gelombang yang ketiga, yang mana sekarang ni Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan JPM bekerjasama dengan PPD bekerjasama dengan kaunselor dekat sekolah supaya kita nak memantapkan proses itu. Jadi kalau di Terengganu ni memang TikTok lah, memang saya target spring lah. Kalau tengok kehadiran lagi ni pun kan memang luar biasa. Kemudian dalam ranking di peringkat kebangsaan tu, Terengganu tu tahun ni nombor 2 tu tak silap saya. Tapi selalu nombor 1. Okay, ini semuanya adalah kebanggaan kepada kita kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada pegawai meja dan yang lain-lain. So kita sekarang berada pada gelombang ketiga. Okay, kita teruskan tuan-tuan. Ini adalah kronologi, tapi kronologi ini telah disentuh sebenarnya. Cuma ini proses sebenarnya, proses mula-mula kita nak menjalankan program pintar dan berbakat di UKM tu. Jadi inilah proses-prosesnya. Memang pada peringkat awal, pada ketika itu, Government of the Day pada ketika itu memang kita bawa paper kepada jemaah menteri. Kemudian kita mendapatkan kelulusan. Kemudian kita bawa ke JBPA, jawatan kuasa di peringkat UKM. Kemudian terus kita bawa kepada LPU dan akhirnya kita bawa kepada masyarakat senat, dan akhirnya program ini telah diluluskan. Ini mungkin
Tuan-tuan tak payah ambil point sangat lah. Kan, takkan tuan-tuan nak cerita kat budak pelajar dan parent benda ni. Tapi ini untuk makluman awal sebenarnya. Dan maklumat-maklumat ni sebenarnya boleh diakses secara digital sebenarnya dalam website. Okey, ini sekadar ingat sajalah. Dan detail tadi memang saudari Hadirinaya harus sebutkan. Saya tak akan sentuh lah. Teruskan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut Pusat Genius Pintar Negara, Pusat Genius Pintar Negara menjalankan 4 program penting. Yang pertama adalah nombor 1, pencarian dan pengurusan bakat. Yang mana yang kita sedang buat proses ni. Yang pertama, kita diberi mandat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjalankan proses pencarian pelajar di seluruh Malaysia. Yang mana kita dah mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dulu susah, kita ada pelajar kat sekolah, mungkin kita tak tahu karakter gifted ada pada beliau, kita was-was, kita tak payah susah hati. Kita ambil pelajar tersebut, dia ada duduk dalam UKM 1. UKM 1 dijalankan secara terbuka. Boleh ambil dekat rumah, boleh ambil dengan mak ayah, mungkin boleh menipu, it's okay, teruskan. Tapi pelajar yang berbuat demikian, dia akan terkandas di ujian UKM 2 secara centralized dan berpusat. That's why ujian UKM 1 akses terbuka, di mana-mana boleh ambil. Tapi alhamdulillah kalau di Terengganu, saya tengok memang pihak sekolah dia ada inisiatif. Dia ada cikgu yang memang pastikan, sebab ada pelajar yang memang tak ada peranti, internet pun tak ada dekat rumah. Jadi dia bagi support sistem. Pelajar-pelajar itu dikumpulkan selepas PDP, mereka pelajar-pelajar ni semua dia akan melalui proses ujian UKM 1. Memang cantik lah tu. Terengganu buat dia memang terbaik lah. Jadi bila kita selesaikan proses tu, pelajar yang layak akan ditawarkan untuk menduduki ujian UKM 2. Andai kata pelajar tadi menipu, bukan dia buat, nenek dia buat kat rumah, no worry tuan-tuan dan puan-puan, dia tak akan boleh cross border. Dia tak ada unsur pintu belakang ke pintu depan ke, nak menipu ke, no. Dia akan terkandas je. Dia akan terkandas di UKM 2. Sebab kita nak cari pelajar pintar intelek semula jadi, bukan jadi-jadian. Kita tak boleh, tuan-tuan. Saya ada banyak dapat panggilan, minta pergi sekolah, cikgu, boleh tak buat training nak jawab UKM 1, UKM 2? Tak boleh, tuan-tuan. Dan kita pernah test kepada orang tua pun pernah nak ambil ujian UKM 2, gagal. Dia ujian IQ, dia kepintaran semula jadi, tak boleh dibentuk, tak boleh dilatih, ni anugerah Tuhan. Itu hakikatnya. Jadi pelajar yang nak bermain dengan penipuan akhirnya akan terkandas di UKM 2 lagi. Okey? Bila kita pelajar tersebut dah pergi UKM 2, kita dah identify dia. Memang pelajar ni, pertama kita boleh identify bila dia duduk UKM 2, pertama kita boleh identify dia punya tahap IQ. Nombor 1. Kedua, kita boleh identify dia punya usia mental age, umur minda dia. Contoh pelajar tu berusia 12 tahun. Dia duduk UKM 2. Dia jawab dalam masa tertentu dan betul, dan kita boleh identify umur 12 tahun tapi dia punya mental age, usia minda dia 20 tahun. So, ini adalah proses yang berlaku. Bila mereka telah menjalankan ataupun menjalani ujian UKM 2, kita dapat identify dua tu lah. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya nanti pelajar-pelajar tu akan kita tawarkan untuk mengikuti program perkemahan cuti sekolah. Selepas UKM 1, UKM 2, kita dah tahu mental age dia, dah tahu IQ dia, kita akan offer pelajar ni untuk menjalani program perkemahan cuti sekolah di UKM selama 2 minggu, percuma. Tak ada kenderaan kita sediakan. Kalau Sabah Sarawak kita sediakan flight. Kalau di Pantai Timur ada bas mengikut zon. Percuma, tiada sebarang bayaran. Jadi tadi kita punya tuan ada menyatakan kan, kalau way forward je lah secara mudah. Kalau pelajar sekolah rendah berumur 9 hingga 12 tahun tu, kalau dia ambil ujian UKM 1, UKM 2, dia punya way forward tu mudah lah. Sebab dia nak setkan laluan pengajian dia nak melanjutkan pengajian pada form 1. Itu. Tapi kalau sekolah menengah, apa akan berlaku? Beliau tidak akan ditawarkan untuk mengikuti pengajian di KGP. Apa yang dia dapat? Kalau dia mengikuti ujian UKM 1, UKM 2, IQ dia tinggi, skor dia tinggi, kita akan offer dia untuk berada pada program perkemahan tingkat kebangsaan 2 minggu
makanan disediakan, berada di UKM, dan sekiranya pelajar-pelajar ini memang dia tak berpeluang untuk melanjutkan pengajian. Tetapi tuan-tuan dan puan, itu sebenarnya kredit kepada beliau. Sebab ini peringkat kebangsaan, kita akan berikan program-program di luar silibus arus perdana. Robotik, kriptologi yang sesuai dengan IQ dia, supaya kita menjalankan amanah kita lah sebagai kami, Pusat Jenis Pintar Negara. Kita deliver juga, walaupun dia tak ada peluang, dia berada di luar sistem, tapi sebab dia ada IQ, kemudian IQ yang tinggi, mental age yang sesuai, kita bawa juga dia ke UKM untuk kita berikan program pengayaan every year sehingga umur 15 tahun tadi. Tahun ni mungkin dapat robotik, next year kita akan tawar DNA barcoding. Kita akan tawarkan kursus-kursus yang berbeza, yang mencabar minda, yang luar biasa, yang satu kelas ada seorang cikgu, ada seorang pembantu pengajar, dan ada seorang pembantu pelajar. Kemudian kita menjalankan hands-on activity. Dalam program pengayaan, silibus tinggi. Duduk di UKM 2 minggu. Kaedah pengajaran menggunakan DI tadi tu. Hands-on activity memang pelajar memang kalau dah pergi tu memang kalau tanya balik memang dia seronok, dia nak pergi lagi sebab dia punya kurikulum semua luar biasa dibangun oleh pensyarah-pensyarah UKM lah. Okay. Kemudian kita ada program yang ketiga, yang mana Pusat Jenis Pintar Negara kita provide sekolah menengah secara mudahnya. Okay. Bila pelajar ini kita telah kenal pasti, kita dah buat program pertama, pencarian. Program kedua, kita berikan program pengayaan. Dan ada lagi ujian saringan, UKM 3 dan sebagainya. Kemudian kita tawarkan tempat kepada mereka untuk Kolej Jenis Pintar Negara. Lepas UKM 1, UKM 2, masuk ke PCS, ada saringan lagi UKM 3 dan ujian kompetensi STEM. Pelajar ini lulus, kita offer dia masuk kolej. Dan di kolej ini ada program menengah rendah dan menengah atas yang saya akan jelaskan secara detail untuk tuan-tuan dan puan-puan dapat gambaran lebih jelas. Kemudiannya kita juga ada program asasi. That's why program kita ni lebih baik daripada Singapura, lebih baik daripada Mahidol dekat Thailand. Sebab mereka ada program yang dia putus. Kita tidak. Daripada pencarian, kita bagi program pengayaan, kita ada sekolah menengah, lepas ada sekolah menengah kita ada asasi. Dan selepas asasi itu mereka boleh melanjutkan pengajian di mana-mana. Kita masih juga ada STEM talent yang track apa mereka buat. So kita pantau mereka sampai mereka berjaya lah. Okay? Kita teruskan tuan. Ini adalah tuan-tuan dan puan-puan pun dah maklum. Nak masuk Pusat Jenis Pintar Negara ataupun Pusat Jenis Insan, mesti lalu semua proses ni. Tak ada pintu belakang ke apa, tak ada. Ini adalah memang proses yang pelajar itu tersebut kena lalui. Yang pertama di atas tu, UKM 1 yang kita buka biasanya Februari sehingga April. Kemudian kita ada UKM 2 secara centralized, berpusat. Kemudian bila pelajar itu lulus UKM 2, mereka akan ditawarkan untuk mengikuti program pengayaan selama 2 minggu percuma di UKM. Dalam masa yang sama, semasa program perkemahan cuti sekolah tersebut, kita akan mengadakan dapatan atau kutipan data dari sudut profiling. Sebab kita nak identify pelajar-pelajar ni IQ bagus, masuk program berada 2 minggu. Kita nak tengoklah kalau ada exposure ke, ada masalah kesihatan ke. Kat situ kita akan kumpulkan maklumat supaya mereka masuk kolej nanti kita dah bersedia lah dari sudut support system. Okay? So kemudian selepas saja PPCS, bila mereka nak masuk ke KGP, mereka kena lalu lagi satu ujian, ujian UKM 3, ujian kompetensi STEM. Okay? UKM 1, UKM 2, PPCS, UKM 3. Ada ujian yang memang di bawah kelolaan Puan Nadia. Memang ada ujian-ujian yang telah disediakan berdasarkan kompetensi STEM. Sebab mereka ni ada 2 aliran yang saya akan jelaskan. Tapi asalnya itulah UKM 1, UKM 2, PPCS, UKM 3 layak baru akhir ditawarkan untuk masuk ke KGP ataupun KGI. Okey, ini sekali akan terangkan nanti. Teruskan tuan. Ini program pengayaan. Memang nak masuk KPS saya dah sebut tadi.
Nak masuk ke program pengayaan tu banyak pelajar ni isu lah. Sebab sekolah menengah kan, ada juga sekolah-sekolah tanya kan, buat apa saya nak masuk, umur saya 11, 12, 13 tahun. Cikgu, kenapa saya perlu lalui ujian UKM 2 ni semula? Sebab kalau saya sudah dikenal pasti sebagai seorang pelajar yang mempunyai kognitif yang tinggi, dan saya tak boleh masuk ke KGP. Persepsi itu kena betulkan lah. Sebab pelajar di sekolah menengah yang berjaya UKM 1, UKM 2 dan ditawarkan untuk mengikuti PPCS, mereka ni nanti pertamanya akan menerima benefit-benefit untuk 2 minggu tu. Sebab program percuma. Keduanya adalah mereka juga akan ditawarkan CJ. Sebab program PPCS ni peringkat kebangsaan. Okay? Jadi sebenarnya untuk dia punya portfolio dia tu, maklumat peribadi dia kuatlah untuk menyokong dia apabila dia untuk melanjutkan pengajian luar negara. Memang CJ PPCS tu sangat mahal nilainya. Sebab dulu program PPCS ni kita bekerjasama dengan Johns Hopkins University, bukan program biasa lah. Okay, jadi kalau sekolah menengah tu tuan-tuan tengok kenapa pihak kementerian memang suruh juga pelajar UKM sekolah menengah yang berusia 15 tahun ke bawah tu, sebabnya nak bagi ruang supaya mereka ni setidak-tidaknya dapat merasai pengalaman untuk diberikan program-program yang mencabar kualitatif dan dia orang punya potensi. Sebab program-program tu memang dia punya tahap kesukaran dia memang tinggi dan menarik, hands on, dan sebenarnya memberi peluang kepada mereka ni untuk menyertai PPCS. Tapi kalau tak buat rugi dah tuan-tuan. Sebab memang kerajaan dah sediakan jutaan ringgit untuk kita sediakan program-program pelajaran ini kepada pihak sekolah. Okay? Ini adalah kita punya outcome yang kita harapkan, matlamat kita. Teruskan tuan, minta kepada sana. Slide berikut juga. Okey, ini adalah senarai program yang kita tawarkan dalam program PPCS. Lepas je tadi pelajar cikgu-cikgu semua kan dah lepas UKM 1, UKM 2, kemudian dapat peluang untuk masuk PPCS. Ini adalah 33 kursus yang kita tawarkan, yang dibangunkan oleh profesor-profesor di peringkat UKM yang tiada dalam sistem arus perdana. Memang kita akan offer ke pelajar-pelajar ni. Kita akan setkan mereka dalam kursus-kursus ini berdasarkan dia punya niche ataupun kualitatif. Kalau pelajar tu IQ 150 dan dia punya, bila kita buat tinjauan, dia punya niche ataupun dalam bidang matematik, dalam kekuatan dalam bidang matematik, mungkin kita akan offer subjek-subjek yang berkaitan advanced statistik, kreatologi. Bukan kita punya sumbat je, tidak. So kita akan lihat kepada kualitatif tadi tu. Selepas UKM dulu kita dah tahu dah dia ni 140 ke, 130 ke, bawah 100 ke, kita dah tahu dah dia punya IQ. So kita akan slot in kan 33 kursus. Satu kelas 20 orang maksimum. 2 minggu duduk di UKM untuk menjalankan program tersebut. Okay, ini antara kursus dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak gambar, tengok gambar sebenarnya dalam Facebook kita, dalam Facebook Pusat Jenis Pintar Negara banyak beribu-ribu gambar tentang program lah. Kalau nak tengok, aku nak share lihat ibu bapa tu. Okay, teruskan tuan. Ini antara gambar-gambar yang kita jalankan. Tahun lepas kita terpaksa kementerian arahkan kita buat secara online. Okay, jadi sebab faktor risiko kesihatan COVID-19. Jadi sebab PPCS ni program hands-on activity. Jadi kita, kementerian bagi bajet, kita beli kit. Kalau robotik tu kita beli kit, kita post supaya pelajar-pelajar ni walaupun di rumah, mereka merasai pengalaman sebenar berada di UKM. Sebab di UKM tu banyak alat-alat bantu, kita ada makmal dan sebagainya yang pelajar memang memberi banyak ruang untuk explore dan discover. Tapi untuk tahun lepas kita terpaksa buat secara dalam talian, tapi kita hantar kit, kita post kepada pelajar seluruh Malaysia. Okey. Ini antara gambar juga. Dan gambar banyak lagi sebenarnya tuan-tuan boleh lihat di FB Pusat Jenis Pintar Negara. Teruskan tuan. Ini saya dah sebut tadi, memang okey, teruskan, ini tak ada masalah. Okey, ini part penting lah. Okey, tadi saya dah sebut kita ada program pencarian dan pengurusan bakat UKM 1, UKM 2. Kemudian kita ada PPCS. Sekarang kita sampai kepada Kolej Jenis Pintar Negara. Ini yang tuan-tuan nak tahu sangat ni. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok di sini, memang Kolej Jenis Pintar Negara memang kita menyediakan platform. Kita sediakan persekitaran kepada pelajar-pelajar yang mempunyai kognitif yang tinggi
yang kita namakan sebagai pelajar pintar dan berbakat. Okey, kita ada asas 1 sampai asas tahap 2 lah. Asas 1 ni saya gunakan istilah form 5 lah, form 1, form 2, form 5 itu tuan-tuan tak faham lah. Okey, asas 1 form 1 lah, asas 2 form 2, asas 3 form 3. So kita ada dua program. Yang pertama menengah rendah, satu macam sekolah. Okey, menengah rendah kita ada form 1, form 2, form 3. Kemudian kita ada pendidikan menengah tinggi, kita ada tahap 1 form 4 dan tahap 2 form 5. Okey, kita punya konsep sama macam asrama penuh. Pelajar duduk di sana macam boarding school lah, memang sama je. Okey, cuma kita punya title tu bukan berasrama penuh. Kita sekolah bantuan berasrama. Itu saja yang membezakan. Tapi hakikatnya adalah kita macam SPP lah, pelajar duduk di sana semua. Okey, teruskan tuan. Ini kita punya kod sekolah lah. Memang kita menerima PCG setiap tahun. Kita juga menerima bantuan-bantuan daripada kementerian. Ini kod sekolah kita lah, BAE 4001. Kita mula dapat ini pada tahun 2011. Okey, teruskan. Kita dapat apa? Okey, ini visi dan misi kita. Memang kita nak melahirkan pemimpin dunia sebab mereka aset kepada negara. Dan kita punya aim adalah STEM. Sebab kita semua ada sains tulis. Jadi saya akan ada lebih detail. Okey. Itu kita punya motto, Teroka Cipta Gitara. Ini tak ada apa-apa tuan-tuan. Semua ada dalam website. Okey, ini adalah Kolej Jenis Pintar Negara kampus Seremban. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada kampus dalam UKM Bani, satu. Kita ada kampus yang kedua dalam kampus Institut Perguruan Raja Melewar di Seremban. Kemudian dengan usaha sama dengan kementerian juga telah membangunkan satu lagi yang kita namakan Akademi Pendang di Pendang, Kedah. So bila pelajar tuan-tuan melalui ujian UKM 1, UKM 2, dia ada dua pilihan lah. Dia boleh pergi ke Pendang, dia boleh pergi ke Melewar. Okey. Ini antara fasilitis yang berada di kampus Bani. Okey, memang selesa lah tuan-tuan. Satu bilik 2 orang ada wifi. Satu bilik 2 orang ada wifi dan kelengkapan yang lain, ada sport sukan dan lain-lain. So memang selesa lah kalau anak-anak ataupun pelajar-pelajar tersebut melanjutkan pengajian di sini. Kita ada makmal yang high-end, kita ada sick-pay, ini semua boleh diakses dengan melihat kepada website juga. Okey, tuan-tuan ini gambar dia, tuan-tuan boleh tengok lah. Okey, kita ada makmal F1, makmal robotik dan sebagainya. Kita juga ada balai cerap. Balai cerap kita ada satu teleskop yang bernilai 1.2 juta. Cuma dia kita di dalam hutan, kita tak dapat ufuk. Jadi kita tak boleh buat pencerapan anak bulan. Itu adalah masalah kita. Tapi kalau tuan-tuan ada masa untuk buat lawatan, insya-Allah boleh naik di atas, boleh tengok planet Mustari dan sebagainya. Ada je yang pihak luar yang datang, tiba-tiba datang, memang nak tengok elemen-elemen astrofisik itu. Okey, teruskan. Ini adalah kerangka kurikulum kita. Ini mungkin penting. Yang pertamanya, kita masih lagi berteraskan sistem silibus arus perdana, yang mana kita ketengahkan form 1, form 2, form 3 pelajar perlu selesaikan silibus SPM. Form 4 dan form 5 kita ada high school diploma, pelajar perlu selesaikan kurikulum yang bertaraf STPM. Okey. Jadi kalau kita lihat di situ dalam kerangka bulatan tu, lihat di situ memang kita mengamalkan, memang dah disebut tadi, kita ada compacting, kita ada accelerate. Cuma saya nak highlightkan, kita memang berteraskan silibus kebangsaan, cuma kita add on lagi tu 8 kursus AP. Jadi pelajar wajib ambil, tak ada pilihan. Sebab dia semua aliran sains tulis. Bila masuk je KGP, pelajar tak ada pilihan, mesti ambil 8 AP subjek. Kemudian kita add on lagi 2 kursus. Kursus matematik di peringkat sarjana muda. Dia kena ambil 2. Kita ada aljabar linear dan kalkulus. Kemudian pelajar-pelajar ni bila masuk KGP kena buat research. Tak ada pilihan. Kena buat research sebab komponen penilaian penyelidikan tu 15%. Jadi saya akan tunjukkan. Kemudian kita ada juga kursus bahasa asing.
Memang pelajar kena ambil Perancis, Jerman, Korea, Jepun, bahasa Arab dan Mandarin boleh memilih. Kemudian kita ada muzik, subjek muzik. Kemudian kita ada kursus SD, jati diri. Kemudian pelajar juga akan mengambil co-curriculum. Cuma co-curriculum kita berbeza daripada PGSK itulah, bukan yang macam tu. Kemudian itu perkara biasa, memang jadi memang kita boleh pecutkan pelajar. Kalau pelajar tu mempunyai kemampuan yang hebat dalam fizik, semua dah tahu. Ini masalah kita. Kalau kat sana tu kadang-kadang advance. Kadang-kadang kita pun salah juga. Jadi kita pecutkan mereka supaya akhirnya nanti kita tidak bermasalah. Sebab apa masalahnya adalah bila pelajar-pelajar ni terlalu advance, dia suka tanya pada guru dia. Sebab kat sana istilah pakai instruktur, tuan-tuan dan puan, dia tak pakai cikgu. Sebab terminologi instruktur tu digunakan sebab pelajar-pelajar ni dia dah advance, IQ tinggi. Jadi kita guide, kita bagi ruang mereka discover. Tapi kadang-kadang kalau pelajar tu dia saja, kadang-kadang suruh uji kita. Dia uji cikgu, tanya, cikgu janganlah jawab tak tahu. Tak jawab tak tahu, lepas tu susah. Bukan susah apa, dia rasa dia hebat, dia tak respect. Itu yang kita bentuk. Sebab platform-platform yang berada di KGP ni dan KGI ni, kita nak bentuk supaya mereka ni nanti jadi manusia yang baik. Okay? Kita tak nak nanti yang tak hormat guru dan sebagainya. Teruskan. Ini komponen penting yang saya nak ceritakan. Bila masuk KGP, pelajar ini akan melalui satu kurikulum. Yang pertama akademik 50%. Tuan-tuan dapat lihat. Kemudian kita ada co-curriculum 15%. Kemudian kita ada portfolio 10%. Kita ada jati diri 15% dan research, penyelidikan. Akhirnya nanti markah ini semua disatukan untuk dinilai sebagai markah ataupun jumlah PNGK. Dia bukan koko yang terpisah. Semuanya terangkum. Akhirnya pelajar ini nanti akan menerima sertifikat. Bila dia masuk KGP, dia duduk Form 1, Form 2, Form 3, habis. Dia akan dapat junior certificate. Kemudian, dia melanjutkan pengajian pada Form 4 dan Form 5. Dia akan menerima high school diploma. Cuma, keseluruhan core curriculum kita, kurikulum kita adalah memang terbahagi kepada 5 komponen ini. Dia akan jadi akhirnya nanti disatukan menjadi satu markah. Dan akan dinilai sebagai PNGK mereka lah. Okey, tuan-tuan teruskan. So, bila masuk KGP, mana nak tahu sekolah daripada tuan-tuan dan puan-puan ditawarkan masuk ke KGP. Pelajar ada 2 pilihan. Pertama, saya dah sebut tadi lah, memang kita ada aliran sains tulis. Kemudian kita ada satu lagi aliran Digital Innovator School yang kita buat bersama dengan kementerian dan juga MDEC. So, ada 2 pilihan. Jadi tuan-tuan bolehlah ceritakan kepada anak-anak mungkin, parent ataupun ibu bapa, kalau masuk ke KGP apakah aliran yang ada? Ada 2 je. Satu, sains tulis, satu lagi aliran Digital Innovator yang saya akan jelaskan dengan lebih terperinci. Terus tuan-tuan. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah aliran sains tulis. Okey. Pertama, subjek yang wajib tu semua kena ambil. Kemudian tadi saya sebut kita ada subjek di peringkat sarjana muda. Mereka kena ambil aljabar linear dan kalkulus. Tak ada pilihan. Kemudian mereka kena ambil AP, subjek AP. Kemudian mereka kena ambil IP, AP psikologi ataupun English literature. Ini sebenarnya elektif. Okay, kalau kita lihat di bawah tu, asas 1, asas 2, asas 3, pelajar ada tulen, sains tulen mereka akan menerima. Kalau dulu PMR, sekarang tak ada PMR lah. Tapi kita ada junior certificate. Lepas saja Form 3, mereka akan dapat junior certificate yang kita namakan sebagai menengah rendah. Okay. Kemudian Form 4 dan Form 5, mereka selepas saja Form 5, mereka akan dapat CGSPN 1. Mereka akan dapat High School Diploma 1. Kejap lagi saya akan tunjuk laluan-laluan dia supaya tuan-tuan dan puan-puan faham. Ini tak apa. Asasnya adalah, kejap lagi saya tunjukkan dia punya detail subjek-subjek yang diambil. Cuma tuan-tuan saya nak maklumkan, memang ini proses yang akan berlaku. Memang pelajar kena ambil subjek-subjek tersebut. Dan macam biasalah, kalau pelajar terilman kita akan pecutkan. Ataupun ada subjek-subjek yang perlu kita buat kompaktif, kita akan buatlah untuk kita deliver supaya di dalam kelas tak boring.
Kalau dia boring dalam kelas, nanti dia macam-macam tadi buat, dia main game lah. Itu kita tak nak. That's why kita kena susah juga, kita kena cabari kita untuk bagi program yang baik lah, ataupun yang cabar. Okey, ini aliran sains tulen. Kalau tuan, ni dah sesenarai jelas. Kalau tuan-tuan dapat lihat, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan Islam, pendidikan moral, matematik, geomatematik, fizik, chemistry, bio, falsafah wajib, sampai form 3 kena ambil. Kemudian kita ada PJ, muzik dan bahasa antarabangsa, boleh pilih yang 5 tadi tu. Ini dia punya gambaran. Kurikulum yang atas ni, itu 50%. Okey, kemudian kita kena, pelajar tersebut kena perform dalam kurikulum untuk dapat 15%, kena perform dalam jati diri untuk dapat 15%, kemudian kena buat portfolio 10%, dan juga kena buat research. Cuma tu subjek-subjek ni sebenarnya dalam buku panduan ada, dan saya rasa dalam digital pun ada sebenarnya di website pusat, kalau tuan-tuan nak tengok download lah. Okey, kita teruskan. Kemudian kita ada aliran satu lagi. Aliran yang kedua, pelajar tadi bila masuk ditawarkan untuk terlibat sebagai pelajar form 1 di Pusat Jenis Pelita Negara, dia boleh jadi ataupun terlibat terus, boleh memilih aliran sains tulen ataupun nak terlibat dalam aliran DIP ataupun program innovator digital yang dibuat dengan usaha sama MDEC dan juga kementerian. Okay, so bila dia memilih untuk program innovator digital ini, pelajar-pelajar tersebut akan dia berbeza sedikit. Okay, ini bidang ni tak boleh apa kan, tuan-tuan boleh teruskan. Okay, ini penting. Bila dia memilih untuk tak nak aliran sains tulen tadi tu, so dia memilih aliran digital innovator. So apa yang akan berlaku? Form 1, Form 2, Form 3, dia kena ambil bahasa Melayu, English, matematik, math, chemistry, sejarah, dengan Islam, fizik, bahasa asing, bio, dan juga personality development, dan juga ditambah dengan 2 lagi. Sama juga macam aliran sains tadi tu, subjek yang wajib tu dia kena ambil, cuma dia kena tambah lagi 2. Keusahawanan, computer science, kita ambil game development, project based learning, dan juga penglibatan dalam industri. Ini dah disusun oleh MDEC dan juga kementerian. Bila pelajar tu memilih aliran yang kedua ni lah. Jadi bila mereka duduk pada aliran ini, pertama dia dapat sama juga macam pelajar sains tulen tadi, dia dapat junior certificate. Kemudian dia akan dinilai juga dari sudut kena menyediakan final year project, sebab mereka dalam program innovator MDEC dah sediakan kurikulum khas untuk mereka kena siapkan. Okay? Kemudian mereka juga ada penilaian computer kompetensi. Mereka ada assessment. So kalau mereka lepas assessment tersebut, mereka dapat junior certificate, mereka dapat MDEC Computer Science Certificate. So lepas Form 3, kalau aliran tulen tadi tu dapat junior certificate, lepas PMR saya nak mudahkan tuan faham. Lepas Form 3 dapat junior certificate bagi aliran sains. Jadi pelajar yang selepas Form 3 yang memilih aliran digital innovator ni, mereka akan dapat satu lagi tambahan saja daripada MDEC, iaitu MDEC Computer Science Certificate. Kemudian teruskan tuan, habis di situ Form 3. Kemudian bila dia nak melanjutkan pengajian pada Form 4, dia boleh pilih 3 aliran lagi, 3 laluan lagi ada. Yang pertama, aliran yang pertama, mereka boleh pilih untuk duduk pada aliran pertama, yang kita jangkakan memang kita set oleh kementerian, memang MDEC set kan mesti 60%. Pelajar-pelajar yang selepas Form 3 tadi tu mesti duduk di aliran yang pertama tu mesti 60%. Dan mereka kena mengambil subjek data science, AI, mobile app dan juga cyber security. Dan mereka juga kena ambil high school diploma macam pelajar aliran sains tulen. Cuma ada tambahan subjek di situ untuk aliran satu. Kemudian kalau mereka nak duduk aliran nombor 2, mereka akan ambil subjek COM, SPM. Kemudian kita akan sediakan, MDEC akan sediakan accelerate program. Ini program terus maknanya usaha sama untuk selepas saja SPM mereka dah boleh bekerja dengan industri, jadi pemain industri. Kemudian kalau mereka pilih untuk berada di lorong yang ketiga yang bawah sekali itu, pelajar ini akan di-groom ataupun di-polish untuk menjadi usahawan. Yang mana sebenarnya memang
mereka kena ambil subjek core SPM dan mereka ada program khas dengan MDEC, program keusahawanan. Okey, kalau kita tengok assessment, yang pertama tadi tu ada form 4, form 5 digital elevator school ni. Kalau duduk dia pilih nombor 1, pertama dia akan dapat high school diploma, kedua dia dapat SPM, kemudian dia kena ambil SAT, TOEFL atau IELTS, kemudian dia kena siapkan final project. Lepas itu berlaku, aliran nombor 1 tu selepas form 5 dia dapat high school diploma, teknologi, SPM, dan dia akan terus dapat certificate daripada MBOT. Yang kedua, SPM macam biasa dia kena wajib ambil. Dia siapkan projek, final project dan juga program yang berkaitan. Kemudian dia terus dapat high school diploma industri. Kemudian dia dapat CJ SPM, dia dapat CJ program. Kalau dia pilih nombor 3, dia dapat CJ SPM, dia dapat high school diploma dan dia dapat juga certificate program, program. Okey, ini antara aliran kedua lah. Tadi form 1, form 3 tu satu je. Cuma form 4, form 5 boleh pilih nak yang mana. Okey? Okey, tuan-tuan dan puan, ini adalah pencapaian yang kita baru terima lah. High school diploma kita telah diiktiraf oleh Advanced X. Dulu namanya Advanced X, sekarang ni Koknia. Okey? Kita baru terima tahun lepas. Okey? Kemudian untuk pastikan kita punya kurikulum ni kekal relevan, kita juga buat mapping, buat pemetaan lah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita buat dengan asasi UKM sendiri, kita ada buat dengan asasi UPM, kita juga buat dengan matrikulasi dan juga kita buat dengan MPM. Okey, nak pastikan kurikulum kita tu relevan. Okey. Ini yang syok ni. Banyak parent tadi tanya ni lah, kan? Okey, bila masuk Kolej Jenis Pintar Negara, biasa yang saya dengar, parents selalu bila dia tanya dia kan kenapa hantar anak ke KGP, biasanya alasan dia sebelah kaki dah masuk UKM. Betul lah tu. Okay? Yang pertama, kita ada aliran pertama. Selepas saja form 5, selepas sahaja mereka menerima mengambil ujian SPM dan mereka telah menerima high school diploma, bila pointer mereka high school diploma tu mesti minimum 3, mereka terus boleh diserapkan untuk memasuki asasi Pintar UKM. Direct terus, ada laluan khas. Itu yang pertama. Okey. Kemudian, kalau pelajar ni tak berminat untuk duduk dalam UKM lagi, tak nak melanjutkan pengajian di peringkat asasi, mereka ada laluan kedua. Mereka boleh terus melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda di UKM dengan syarat SPM, BM sejarah dia kena A, kemudian pointer dia 3.3 dan SAT dia punya scoring minimum 1270. Dia boleh masuk asasi kalau pointer dia bagus, SAT dia bagus dengan skor tersebut. Dia boleh terus buat first degree non-professional course dekat UKM. Yang nombor 3, ini popular. Ini shortcut. Nombor 3 ni shortcut. Ini pelajar kita sangat popular. Parent pun sangat yang nak kejar-kejar benda ni. Mereka nak kejar ini. Mereka nak lepas SPM terus buat first degree kat luar negara. So bila kita ada high school diploma pelajar tersebut memang atas 3.5, so dia boleh memohon ke luar negara. Cambridge ke apa ke, dia boleh memohon. Kemudian dia kena ambil SAT dan TOEFL. Bulan 9 tu dia dah mula memohon dan dia terus sambung belajar ke luar negara tahun 1. Okey, dia cross lah, dia cepat sikit. Banyak pelajar kita yang tengah ni, yang suka duduk di tengah, memilih laluan tengah ni. Tetapi ada juga yang duduk di tengah ni, dah ada tempat, contoh dapat di Cambridge ke apa ke, dan isu lain tak ada penaja. Itu yang masalah. Dia dah ada high school diploma, dapat 3.6, 7. Dia boleh memohon bulan 9. Bila boleh memohon di luar negara, boleh dah pakai high school diploma ni. Dah boleh memohon. Boleh memohon, dah ada tempat. Tak ada penaja. That's why pelajar kita memang kita sarankan, you perform high school diploma, you straight A SPM, dan kita akan bantu cuba cari penaja untuk dia. Kita akan bantu. Okay? Kemudian kita ada laluan yang keempat. Ada juga pelajar kita yang go through untuk nombor 4 ni. Dia boleh sambung A-level ataupun IB. Okay?
Ini perkara biasa lah, tuan-tuan dan puan. Ada juga, cuma yang nombor 5 ni, selepas high school diploma ni, kita masih belum ada lagi lah pelajar kita yang buat STPM. Boleh je nak buat, tapi tak ada. So far sejarah kita dah ada 9 kohort lagi, belum lagi ada pelajar yang lepas high school diploma, lepas tu pergi buat STPM. Dia ada ruang kalau dia nak. Mungkin dia ada agenda dengan parent dan sebagainya. Tapi so far tak ada lagi lah. So kita ada 5 lah tuan. Tapi yang popular yang tengah tu lah. Tapi yang tengah tu tidak memberi makna kalau tak ada penaja. Itu yang kita bantu belajar, berconah dan sebagainya. Jadi ada dapat data-data yang saya akan tunjukkan lah. Alright. Teruskan tuan. Ini data Terengganu. Ini menarik. So kalau lihat pada bilangan kohort alumni, kita dah sedekat yang lalu beroperasi. Ini dah tahun 13 lah. Kalau lihat pada negeri Terengganu, kohort 1 hingga 9, kita mempunyai daripada negeri Terengganu solid, alumni kita adalah 36 orang. So kalau tengok di situ, alhamdulillah, lebih baik. Kemudian kita ada pelajar semasa. Pelajar semasa di KGP sekarang. Kalau lihat asas 1 kita ada 11 orang, form 1 lah. Kemudian kita ada form 2 3 orang, kita ada form 3 10 orang, form 4 8 orang dan juga form 5 9 orang. So pelajar Terengganu yang berada di KGP sekarang ni adalah 41 orang. Tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah senarai nama. Mungkinlah mana tahu ada anak murid tuan-tuan ini saja saksikan. Ini adalah data-datanya untuk asas 1 kita ada 11 orang. Kita ada daripada Kemaman, Kuala Terengganu ada seorang, Kemaman 2, Dogon 1, Hulu Terengganu 3, Sorry 1. Kuala Terengganu 2, yes. Besut, Kuala Terengganu ada 3, yes. Ini dapatan dia, yes. Itu tuan-tuan boleh tengok nama sekolah. Kemudian untuk asas 2 kita ada 3 orang. Kita ada daripada masih juga Kuala Terengganu dan Kemaman. Itu nama sekolah dia tuan-tuan dan puan. Kemudian teruskan tuan, kita ada pelajar asas 3 4 orang daripada Kuala Terengganu, Dogon, Kemaman dan Kuala Terengganu. Ini nama sekolah dia. Kemudian kita ada tahap 1 9 orang. Ini adalah daripada mana tu? Kuala Terengganu, terus Dogon, Kemaman, Dogon. Teruskan tuan. Ini tahap 2 kita ada 10 orang. Daripada Kemaman, Dogon, Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Marang, Nerus, Kemaman, Kuala Terengganu, Dogon dan Kemaman. Ini antara senarai pelajar sekolah yang berada dengan kita sekarang ni. Ini antara pencapaian kita lah. Sebenarnya pencapaian ni boleh akses di Facebook pun ya. Setiap ada kali pencapaian memang kita upload kan. Ini sekadar selingan saja lah. Teruskan tuan. Ini antara pencapaian pelajar kita lah. Tak ada apa sebenarnya. Tuan-tuan boleh akses link pun tak ada masalah. Ini teruskan tuan. Ini tak ada apa-apa. Teruskan. Teruskan. Ini success story kita. Ini penting. Ada pelajar Terengganu yang saya akan tunjukkan. Teruskan tuan. Ini tak ada apa. Teruskan tuan. Ini penting lah. Ini dapatan untuk taburan dapatan untuk saya kongsikan lah. Kalau kita lihat daripada kohort 1 sampai kohort 7, kita mempunyai pelajar seramai 626 yang melanjutkan pengajian di luar negara 25% daripada 66 tersebut dan juga dalam negara 75%. Next slide tadi ada taburan yang lebih jelas tuan, next slide. So kalau kita lihat dia punya tahap pengajian itu, kalau kita lihat kohort 1 2012 kita ada asasi 2, profesional 2, diploma 1, menyambung degree 69, buat master degree 30, PhD 9. Ini antara nombor-nombor lah tuan-tuan boleh tengok lah. Tapi kalau tuan-tuan tengok yang kita nak highlight kan adalah PhD tu. PhD tu kita dah ada 24 orang lah. Scene daripada 2012 sampai 2020. Jadi ini pun penting. Ini kita punya KPI dan kepentingan memang nak kita capai beli lah. Kalau kita lihat ini adalah pemasukan top 20 universiti di dunia lah. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada 10 lelaki, 12 perempuan dan 19 buat STEM, non-STEM ada 3. Jadi kalau kita lihat pelajar kita yang SEAL 2012 sampai 2020 tadi tu, yang berada dalam kelompok 20 universiti terbaik di dunia adalah
Di Cornell ada 2, Stanford 1, California 2, kemudian Angeles Technology 4, Cambridge 2, Oxford 2, University of London 2, Imperial 2. Ini adalah bidang-bidang pengajian ya. Cuma Oxford tu dah lama kan, tapi tak ada pula media cover kan, macam itulah kita tapi sebenarnya kita dah pecah rekod lah, sebenarnya dah hantar dekat Oxford lah. Okay? Cuma tak ada pula media cover kan. Boleh. Alright, ini taburan pelajar yang menyambung pengajian di luar negara dan juga di dalam bidang ini tak ada apa sebenarnya. Ini yang senarai tadi tu, senarai yang pelajar kita sambung pengajian. Okay, teruskan tuan. Okey, ini data keboleh pasaran. Okey, kalau lihat di situ, SIN 2012 hingga 2014 kita ada seramai 261 pelajar total. Jadi kalau lihat kepada data, memang kadar keboleh pasaran kita tu tinggi lah, atas 90%. Jadi program ni alhamdulillah lah mencapai matlamatnya. Okey, bukan sangkaan-sangkaan jahat lah program politik atau tidak. Ini memang program kementerian Okey, ini adalah kejayaan anak-anak Terengganu. Kalau Tengku Nur Hazira ni saya ajar ni pada Form 1. Saya mengajar dia. Bagus juga ni. Hormat orang tua. Adab dia. 5 tahun saya ajar budak ni. Bagus juga ni Tengku ni. Kemudian yang tengah tu pun saya ajar juga dulu. 5 tahun, yang ujung tu saya tak ajar. Saya pergi atas setahun saja. Cuma tuan-tuan dan perempuan ni boleh jadi ikon lah. Memang pelajar ni bagus. Kalau nak panggil jemput dia bagi talk, memang kemahiran komunikasinya semua memang TikTok lah, tuan-tuan dan perempuan. Ini selingan, ini kejayaan tuan-tuan dan perempuan. Ini kejayaan-kejayaan lain, cuma saya nak highlight Kasdi Nata tu. Kasdi Nata Sujono tu daripada Serian. Mula-mula dia masuk dulu, dia datang, parent tak hantar. Bag tak ada, plastik bag. Masa tu Pronoriah yang bantulah. Memang tak ada, datang pakai ni, tak ada apa-apa. Ini pelajar kita yang sedih lah. Daripada Serian, mak bapak tak ada duit, memang tak hantar ke mana-mana. Datang masuk Form 1, masuk pengajian tu dengan beg plastik dia datang. Tak ada beg pun. Memang itulah, ada yang memang betul-betul susah sebenarnya. Tapi sebenarnya janganlah takut. Sebenarnya memang bila pelajar itu memang tak ada kemampuan keuangan, memang kita akan bantu. Sebab kita ada zakat UKM, kita ada Yayasan Genius, kita ada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri sebenarnya selalu kehadapan untuk membantu dari pelajar ni. Okey, teruskan tuan, tak ada apa sebenarnya. Ini pelajar-pelajar kita di luar negara lah. Okey, yang fokus sekadar itu saja. Mungkin nanti ada soalan boleh